saya ambil peluang ni lah, okey. Setiap kali satu semester, saya akan gunakan kelas yang pertama tu untuk share sikit-sikit tentang engineering, tentang career development, kan? Kita akan bincang-bincang sikit. Okey, so far, ingat tak dulu masa saya bercakap, you all masuk awal-awal dulu, tak tahulah you ambil perhatian ke tidak. Saya cakap pasal career development ni start masa you all masuk degree. Ataupun kalau you dulu masa diploma, you all masuk diploma tu, bila you dah pilih bidang tu, itu dah start you all punya career development. Ingat ke tak ingat? Apa yang you all dah buat untuk you all punya career? Selain daripada pergi kelas, balik kelas untuk gain knowledge yang diperlukan. Belajar solid work, okey, betul. Okey, sebab memang ada banyak industri dalam mechanical engineering ni yang memang first sekali kau pandai pakai solid work tak? Sebab memang akan diperlukan. Lain? Okey, dia macam ni. Once kita dah pilih kita punya bidang, so sekarang you all semua memang dah pilih mechanical engineering lah sebagai you all punya destination, you all punya career nanti. So kalau kebanyakan lah, kalau sebelum ni, sudah ni dia masa belajar dia belajar je, ikut je flow. Okay, hari ni semester ni member-member masuk subjek apa, join. Okay, lepas tu dapat result, okay, tunggu semester depan pula. Sampailah habis 4 tahun tu, masih blur lagi, tak tahu apa cerita, tiba-tiba, alamak, habis belajar dah. Sekarang ni tiba-tiba nak cari kerja. Nak cari kerja pula, barulah start fikir, okay, aku nak kerja apa je peluang yang ada, apa je yang aku boleh pilih, kan? Kadang-kadang tak boleh pilih pun. Kadang-kadang sebab result tak berapa okey, so akhirnya kita cuma main hentam je, apply je mana-mana yang ada, mana-mana yang layak untuk dimohon dan mohon. Okey? Dan akhirnya dapat kerja, dan kebetulan pula kerja tu sebenarnya tak pun ikut kita punya kemampuan ataupun kita punya passion, apa yang kita suka buat. Okay, so you akan jadi struggle sepanjang masa. Okay, lepas tu mak bapak dah start tanya-tanya kan, nak juga rasa duit apa tu anak dah kerja. Semua tu akan jadi pressure. Saudara mara, kawan-kawan, bila tengok kawan-kawan seorang-seorang dapat kerja yang bagus-bagus, lepas tu seorang-seorang kahwin, you all akan jadi sangat stres masa tu lah. So nasihat saya, sebab you all dah tahun 3 sekarang, kalau dah lupa apa yang saya cakap masa you all masuk dulu, tak apa, belum terlambat lagi sebenarnya. Okay, sebab kalau ingat dulu apa yang saya cakap ialah develop career tu start daripada masuk lagi. First kali yang you all buat adalah explore dulu apa yang ada dalam mechanical engineering, apa sahaja career yang boleh you all develop dalam mechanical engineering. Dah pernah buat belum? Dah Saya tengok Najmi je yang dah ni tadi ni. Yang lain-lain ni dah belum ni sebenarnya ni? Belum. Dah tahu belum? Belum Doktor. Ya, Belum lagi. So tolong hari ini assignment untuk hari ini. Okay, ini memang biasa. Setiap semester saya buat benda yang sama juga. Assignment untuk hari ini, sila tulis Saya pun akan tulis juga, takut nanti saya terlupa apa assignment yang you all kena buat setiap hari. So, untuk hari ini punya kelas, assignment pertama adalah explore careers under mechanical engineering. So, itu adalah first task. Okay, saya bagi sedikit clue lah. Okay, you boleh Google, you boleh cari kat YouTube. Okay, dalam engineering ni, dia boleh dikatakan semua industri yang ada akan memerlukan mechanical engineer. So, biasanya kalau saya tanya pada student, dia akan cakap kenapa masuk engineering, sebab dia punya pilihan kerjaya tu lebih luas. Jawapan tu standard. Okay, betul. Okay, dia antara yang paling luas lagi, tapi sebenarnya kat sekarang ni dia ada lagi yang lebih luas. Kalau kita pergi kepada IT, yang itu dia lebih luas lagi. Okay, tapi mechanical engineering secara basic dia masih lagi antara field yang menjanjikan career yang lebih luas untuk you pilih. Okay, semua industri memerlukan mechanical engineering. Kalau you pergi kepada
construction yang majoritinya adalah civil engineers, dia tetap akan perlu mechanical. Dan biasanya dia akan combine M&E. Tahu M&E tak? Mechanical and electrical. Kan? Okay, so kalau company yang M&E tu, tahulah apa yang dia buat sebenarnya adalah kalau kita pergi ke apa-apa building, apa-apa bangunan sekalipun, okay, dia perlukan apa tu, electrical system, mechanical system dia sekali. Aircon system, apa lagi yang libatkan building? Siapa tahu? Dismo. Betul, lagi fire alarm kan. So itu semua dalam maintenance kan, maintenance bangunan, Piping. Piping, betul. So semua tu mechanical. Aircon, ya. Nampak? So semua tu dalam bangunan pun dia ada mechanical engineers yang terlibat. Jadi jangan nanti masa you all kerja, you cuma pilih okey, kalau ingat mechanical je kilang. So semua minta jadi engineer kat kilang. Tak. Okey, dah ada banyak sangat mechanical engineer ni. Salah satu ialah dalam construction ataupun kita panggil dalam consultancy lah. Company-company consultancy ni yang M&E ni. Okey, so dia memang deal dengan sistem-sistem dalam bangunan. Okey, dalam facilities, dalam premises, okey, kedai ke, loji ke, kan. Loji kumbahan tu pun sebenarnya mechanical engineer juga yang uruskan kan, dia punya pump dan sebagainya. Dia punya piping system, plumbing semua tu. Semua itu semua adalah mechanical engineer juga. Kalau itu adalah kalau you memang suka kerja-kerja yang project based. Okey, maksudnya kalau je dalam M&E tu nanti okey, contohnya ada projek dalam kat bangunan baru yang tengah buat kat satu tempat, okey, so you akan deal dengan projek tu. Maksudnya tidak projek lain, you deal dengan projek lain pula. Kadang-kadang dalam satu masa 2-3 projek you kena handle. Okey. Selain daripada tu, kalau you tak suka macam tu, you suka duduk macam saya ni kan, goyang-goyang kerusi kat dalam office kan. Okey. You memang passionnya adalah you boleh menghadap komputer daripada pagi sampai pagi balik non-stop main game semua tu kan. So ada yang engineer macam tu juga kan. So you boleh masuk kepada design kan, macam tadi AutoCAD ataupun programmer. Okay, so ada banyak sebenarnya mechanical machine, mechanical devices yang perlukan coding. Okay, ataupun tadi macam kita buat design. Okay, design ni kalau contoh macam kita design parts tadi tu ataupun kita design sistem dan sebagainya, even dalam subjek ni pun kita akan belajar tentang design sistem nanti. Itu adalah untuk orang-orang yang memang dia boleh duduk dalam depan komputer dan fokus sentiasa. Ada orang tak boleh, ada orang dia duduk kat depan komputer sekejap je, dia kata aku nak keluar kan. Dia keluar, dia apa tu, start lah kan, start motor lah, pergi sana pergi sini kan. Itu memang orang yang outdoor lah, so tak boleh. Okay, untuk design engineer ni sebenarnya dia berada di bawah R&D, Research and Development. Pernah dengar? Benar, benar. Okay, so company-company yang ada R&D, okay, biasanya akan dapati sebenarnya dia ada produk. Okay, so biasanya produk yang silih berganti lah. Okay, macam Panasonic ke, Dyson ke, apa tu company yang memang ada produk ni, even kalau dia buat vessel ke, dia buat power plant ke, so semua tu yang ada produk ni biasanya dia akan ada R&D dia sendiri, research and development. Dalam research and development ni dia ada banyak sebenarnya stage yang semua dipenuhi oleh engineers. Okay, kalau proses untuk kita buat satu produk ni ada banyak. First kali dia akan buat market survey. Okay, contohnya kalau Panasonic dia buat audio system contohnya kan. So audio system tu sebelum dia keluarkan produk, dia akan study pasal shape yang paling paling market suka. Even shape ni sebenarnya dia ikut zaman. Okay, sebab tu market survey ni sentiasa dibuat. Okay,
So ingat tak zaman-zaman dulu, kalau kita tengok kereta contohnya, zaman-zaman tahun 60-an 70-an dia suka kereta yang lepeh, panjang, ada tajam-tajam belakang, ada kan. Lepas tu tiba-tiba dia berubah. Daripada situ tahun 70-an kereta banyak yang bulat-bulat macam details tu. Okey, tahun 80-an kalau perasan kereta dah start petak-petak. Okey. So itu semua berubah mengikut masa. Jadi dalam research and development of product, first adalah market survey. Okay, so market survey ni siapa yang buat? Okay, market survey memang akan ada mechanical engineer juga yang buat. Sebab apa? Mechanical engineer yang tahu tentang design, tahu tentang apa itu shape, forces, semua yang terlibat dalam product development. So dalam market survey ada mechanical engineer. So kadang-kadang you belajar kat sini mechanical engineering, belajar thermodynamics dan sebagainya, tiba-tiba bila you kerja nanti, you adalah surveyor, market survey untuk produk. Okay, so itu pun ada dalam mechanical. Selepas dah dapat buat analisis daripada market survey, apa yang you akan ada adalah design. Ini semua department tau, market survey ni ada department dia sendiri. Design akan ada department dia sendiri. Okay, design ikut requirement dan juga ikut produk yang kita nak buat tu. Okay, so kadang-kadang teknologi masa tu masih lagi bulky, tapi requirement daripada market, dia nak produk yang tipis, produk yang dia punya design kecil, compact kan. So you sebagai engineer dalam design, you kena integrate antara dua tu lah, balance kan antara requirement dan juga teknologi yang ada. So you boleh jadi design engineer. You boleh juga jadi the next level, iaitu kita panggil development, research and development kan. Okay, R&D tu. Okay, so satu bahagian lagi selepas itu ialah development. Develop ni adalah design ada. Okay, tapi develop ni satu hal lagi. Kadang-kadang design tu not necessarily doable, feasible, okay, ataupun fabricable. Kadang-kadang dia memang boleh buat dalam bentuk mock-up, okay, dalam bentuk satu ketul design sahaja kan, buat pakai 3D printing dan sebagainya boleh. Tapi bila kita buat tooling, okay, kita cuba buat dia dalam bentuk mass production, dia tak jadi. Dia tak semudah tu. Okay, ataupun dia menjadikan proses tu sangat banyak untuk dapatkan shape yang kita nak sebagai contoh. Okay, so itu adalah bahagian development. Okay, so sebagai contoh, tadi saya cakap contoh Panasonic tadi tu, kalau R&D dia sebenarnya market survey dilakukan oleh semua branch Panasonic di satu dunia, ikut market yang dia nak. Contoh kalau dia nak buat tadi audio system tadi tu, dia akan tengoklah market dia. Kalau dia nak jual kat US, okay, dia akan ada market surveyor di US. Okay, tapi design pula biasanya, kalau macam contoh macam Panasonic ni, designer dia semua berada kat mana? Semua berada di Japan. Okay, so designer semua di Japan based on market survey tadi. Developer kat mana pula? Okay, product developer dia akan berada di mana produk tu akan difabricate. Okay, kalau produk tu di US tadi tu, so dia akan ada team R&D development, okay, di Panasonic US, okay, untuk dia develop ikut design yang orang Jepun tadi tu bagi. So dia kena communicate lah antara engineer di US dengan engineer di Jepun. Kalau dia di Malaysia, sama juga you all lah nanti. Kalau you kat Malaysia lah, kalau you kat US, you kat US lah. Okay, kalau you kat Malaysia, so you all akan develop, refer kepada design daripada Japan, dan juga you akan tengok possible tak manufacturer kat Malaysia ni untuk buat ikut design tadi. Kadang-kadang design tu ikut teknologi di Jepun. Jepun semua pakai automated semua kan, mesin canggih-canggih. Hantar ke Malaysia, rupanya kat Malaysia tak ada company yang boleh fabricate ikut yang requirement. So kita sebagai engineer, kita kena pandai-pandai lah nak adjust kat situ kan. So tak boleh lah kita nak
reject terus design, tapi tak boleh juga kita nak follow semua design yang ada. So itu adalah tanggungjawab di sini. Kalau you adalah development engineer. Okay, once dah ada development engineer, apa lagi? You akan ada quality QC, quality control engineer. Pun mechanical juga. Okay, so quality control ni adalah engineer ni adalah yang akan tengok, okay, supply daripada supplier, daripada apa manufacturer tadi. Contohnya macam kalau kita nak buat audio system tadi, audio system tu kan ada dia punya mikrofon, dia ada dia punya speaker, dia ada dia punya set dia sendiri kan, ada dia punya body, ada dia punya ornament atas lah, ada panel dan sebagainya. So semua tu bukannya satu company yang buat, dia akan ada banyak subcon yang akan buat. So you all yang akan tengok semua quality yang ada tu. So itu ialah QC. Once barang-barang tu sampai, you kena ada production engineer. Production engineer adalah untuk you assemble semua apa tu produk-produk daripada you punya apa vendor-vendor tadi tu. Lepas tu jadikan dia apa tadi audio set. Okay, audio system you tadi tu satu set. Okay, jadi kita jadi functioning ke tidak, well functioning ke tidak, semua ikut design ke tidak. So itu adalah production engineer. Lepas tu dia akan ada quality assurance pula, QA. Quality assurance adalah yang menentukan produk daripada company itu betul-betul up to the standard. So itulah QA. Jadi QC, quality control. Okay, so dia akan tengok quality barang-barang daripada subcon dan sebagainya tadi tu, daripada vendor dan sebagainya. QA adalah yang memastikan produk yang keluar tu adalah ikut standard yang sepatutnya. So QA siapa? Kita juga, mechanical engineer. Okay, so barulah produk tu akan keluar kepada market. Bila kat market, dia perlu ni pula, dia perlu sales engineer kan. Okay, so maksudnya produk tu keluar, contohnya jual kereta ke jual mesin ke, jual audio system ke apa ni, yang akan present kepada company-company besar yang akan beli, yang akan present kepada institution yang akan guna kita punya mesin dan sebagainya. Siapa? Dia adalah sales engineer. Okay, dia bukan salesman. Salesman ni dia cuma jual, cakap lebih kurang. Sales engineer ni lain. Sales engineer ni dia tahu luar dalam produk tu. Okay, kalau dia orang tanya pasal kalau sebenarnya apa yang digunakan kat dalam ni, berapa power dia dan sebagainya, semua kita boleh jawab. So itu ialah sales engineer. So siapa sales engineer? Mechanical engineer juga. Okay, itu baru kita cakap pasal produk tau. Kita boleh cakap lagi tadi, first kita cakap pasal construction. So kita punya engineer daripada maintenance, daripada design, daripada M&E tadi. So semua tu adalah dalam construction. Dalam product development, R&D tadi pun kita ada banyak, daripada mula sampai habis tu semua ialah kita. Okay, industri lain semua ada. Contoh apa? Dalam medical sebagai contoh. Okay, medical nampak macam tak mechanical, tapi tengoklah medical ada banyak equipment. So equipment tu semua adalah electromechanical devices. Okay, so siapa yang akan buat maintenance, siapa yang akan buat sales, siapa yang akan design, siapa yang akan develop dia punya part semua tu, siapa? Mechanical engineer juga. Sports pun sama juga. Okay, dia ada sports equipment, dia ada sportswear. Sportswear apa? Pakaian sukan kan. So pakaian sukan pun sebenarnya yang design, tengok kalau swimmer sekarang pakai baju yang macam dolphin tu kan, yang membantu orang punya pergerakan jadi lebih pantas dan sebagainya. Semua siapa yang buat? Mechanical engineer juga. Okay, so you name it, apa sahaja industri yang ada, dia akan ada mechanical engineer punya involvement. Okay, setengah jam saya cakap pasal benda tu je. Alright, so far ada input tak? Ada doktor. Okay. Ada doktor. So agak-agak, so apa yang you all nak buat setakat ni, dah ada idea sikit?
Okay, nampak sikit So, Nampak masa saya depan. nak you all lepas ni, okay, explore sendiri, okay, based on apa yang saya explain tadi. Jadi, you boleh lah buat search by keyword-keyword yang saya cakap tadi tu. Okay, production engineer lah, quality assurance engineer lah, construction engineer lah, design dan sebagainya. So, search dan juga gunakan information tu dan masukkan dalam you all punya yang saya cakap tadi tu, either words ataupun PowerPoint. Okay, so you buatlah simple infografik ke macam mana ke, supaya bukan untuk saya punya reference tapi you all punya reference sendiri. Okay, boleh letak sekali kat situ dia punya link-link yang terlibat supaya lepas ni bila you nak search sendiri, you boleh klik dan tahu apa bukan berkaitan dengan apa yang you tulis. Okay, so itu adalah first task, bercakap tentang career. Okay, tadi kita cakap pasal apa tadi? Kita cakap pasal construction, kita cakap pasal product development, kita cakap pasal apa industri yang kita dah masuk tadi? Ada biomechanics tadi yang saya cakap tu kan, medical, kita dah masuk sports, kan? Yang lain apa lagi? Semua industri, contohnya macam agriculture, pertanian, confirm mechanical engineer banyak kat situ. Okay, apa lagi? Aero angkasa, confirm mechanical ada kat situ. Apa lagi industri? Semua industri akan libatkan kita. So jangan tutup you punya option tu hanya kepada contohnya manufacturing sahaja. Tak. Okay? Sebab itu antara masalah dengan student bila tak dapat kerja. Sebab apa? Dia hanya fokus kepada satu dan tak dapat. Bila satu tu, bila ramai yang tak ambil tahu, so itu juga yang dia expect daripada mechanical engineer, so semua akan berkumpul kat situ, sedangkan ada banyak lagi option lain. Okay? Itu satu. Kemudian saya nak cakap tentang dalam masa 4 tahun ni, selepas sudah explore you punya career, apa yang kena buat adalah you kena profile diri sendiri. Itu kan you dah buat awal lagi, tapi saya tak pasti you dah buat atau belum. Kalau belum, buat sekarang. Okay? Profile, masuk profile, you kena kenal diri sendiri. Tengok apa you punya, apa kelebihan, apa kekurangan, apa yang you minat, apa yang you tak minat. Okay? So, kadang-kadang contoh macam you tak suka binatang, contohnya you memang geli geleman kalau nampak binatang ni kan. So, janganlah cari kerja ataupun you develop your career nanti tu towards that area. Okay? Kalau you minat contohnya adalah dalam gamification, minat tentang IT dan sebagainya. So dalam masa 4 tahun ni, you dah kena cari sendiri. Sebab apa? Dalam mechanical engineering punya syllabus, dalam program mechanical engineering, fokus dia adalah untuk bagi you all strong fundamental in mechanical engineering. Okay? Tapi yang lain-lain tu, extra tu yang sebenarnya bergantung pada you all punya minat, dia takkan ada sepenuhnya. Okay, kalau dalam program dia akan pergi kepada elective. Dan elective tu ada macam-macam kan. So elective tu dia ada IT, elective tu dia ada machining, dia ada control dan sebagainya. So itu bergantung kepada kita punya minat. Okay, tapi itu pun masih tak cukup lagi. Sebab apa? Industri ni memang evolve dengan sangat pantas. So kalau you masih lagi hanya mengharapkan fundamental, sedangkan industri mengharapkan advance, so you akan tertinggal. So gunakan 4 tahun ni sebenarnya untuk develop apart from basic fundamental yang you belajar dalam kelas, you kena dapatkan advance teknologi yang ada ikut apa you punya interest. Jadi saya cakap tadi, kalau you memang minat gamification, okay? Tahu tak gamification? Gamification tu adalah sebenarnya kita construct sistem supaya dia fun macam kita main game. Okay? Sebagai contoh, kita masyarakat zaman sekarang ni dia dah ada kesedaran untuk sports. Okay? Tapi dia orang tak ada masa.
Okey, dia tak ada masa nak pergi gym ke, nak pergi kat stadium ke, nak pergi kat apa park untuk jogging dan sebagainya, tak sempat. Okey, so dalam gamification teknologi dia apa? Okey, dia akan sediakan treadmill, tapi kalau setakat treadmill dia bosan kan. So apa yang dia buat, treadmill siap ada skrin besar yang boleh tunjuk environment. Treadmill tu sendiri pun bukannya yang apa, yang rigid aja. Okey, treadmill tu boleh ada gegaran, boleh ada angle ke atas ke bawah macam naik bukit turun bukit dan sebagainya. So kita macam main game, environment tu semua simulate macam actual kat luar, tapi sebenarnya kita kat dalam bilik. Okay, kita berlari ke atas treadmill tapi feel dia macam kat luar. So itulah gamification dalam in-sports. Okay, ataupun dalam health equipment. Okay, so kalau itu yang you minat, tapi you belajar cuma apa yang ada dalam kelas, tak cukup. Okay, so apa yang kena buat ialah you kena explore sendiri. Sekarang ni semua information ada kat hujung jari. Okay, so even you boleh masuk kursus macam-macam course yang ada yang orang offer di internet. Kadang-kadang free, kadang-kadang dia cuma bagi fee yang RM50 dia boleh masuk online class untuk that particular subject. Okay, so enrich yourself. Okay, enrich yourself with whatever is required for the career that you prefer. Okay, so kalau you memang minat agriculture, macam semalam saya baru cakap dengan alumni, abang-abang senior you all semua, sama juga dia minat dalam agriculture. So apa dia buat adalah dia study lah pasal pasal hidroponik. Lepas tu hidroponik tu nak dia punya tenaga gunakan apa? Gunakan solar, sebab dia kawasan yang bukannya ada electricity. Jadi dia buat study semua tu by himself, gunakan internet, dan beli pun online je sekarang ni semua benda, dan boleh develop semua tu. Benda tu tak ada ajar dalam kelas. Okay, tapi you all kena study sendiri. So kalau semua tu knowledge yang ada you buat selepas habis belajar, adalah satu yang sangat rugi. Macam saya cakap tadi, you keluar je daripada sini, orang punya expectation dah macam-macam dah. Parents punya expectation, okay, pasangan punya expectation, kawan-kawan punya expectation, semua tu akan jadi pressure. Kawan-kawan start kahwin, kawan-kawan start ada anak, kawan-kawan start ada kereta, kawan-kawan start ada macam-macam. Jadi semua tu akan jadi pressure pada diri sendiri. So kalau you lambat, you akan jadi stres. Saya beritahu dalam you all punya sini-sini pun ada, bukan ada, memang sentiasa ada macam tu. Okay, dalam satu geng, you all punya geng WhatsApp, geng rumah ke, geng taman ke, geng kelas ke apa tu, kan, you all akan terus communicate walaupun dah habis nanti. Nanti akan ada yang dah kerja kat Petronas, ada yang dah kerja kat Selam Beja, ada yang kerja kat company besar-besar, tapi ada yang kerja kat company biasa-biasa. Ada yang tak dapat kerja. Selepas 3 tahun, 4 tahun nanti akan ada yang dah kahwin, dah ada anak, masuk anak kedua, tapi ada yang masih kerja tak dapat lagi. Okay, so you nak yang mana satu? Okay, so saya ambil peluang ni. Setiap kali saya dapat kelas baru, ini juga yang saya akan buat. Saya akan gunakan 1 jam untuk share benda-benda macam ni. Okay, supaya you all semua kena ingat. Okay, career development bukan start bila you graduate, tapi career development start bila you pilih you punya field of study. Okay, so you dah pilih sekarang mechanical engineering, so sekarang supaya you dah start. Bukan sekarang, supaya 3 tahun lepas. Ataupun masa diploma dulu. Okay, tapi never too late. Okay, so sekarang baru tahun 3, sempat lagi nak buat semua tu. So first task yang saya beritahu tadi, satu, explore you punya career. Dan kedua adalah you kena buat profiling. Nombor 2, profile yourself. Okay, so itu adalah task yang kedua. Okay, you carilah macam self-profiling ke, apa tu, career profiling ke online. Okay, sebagai contoh, kalau sebelum ni dia ada datang dari mana kalau di Malaysia ni, Jobs DB ke apa dulu, Job Street pun ada sebenarnya dalam profil dalam Job Street sebenarnya.
Okay. So pergi kat career profiling punya part, okay, macam mana you nak profile diri sendiri, apa kerja yang sesuai untuk you all semua. Buat dan tunjuk result dalam slide yang saya minta you buat tadi tu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh semua? Okay. So minggu ni saya tak bagi you all kerja lain. Saya bagi you all task untuk diri sendiri. Ada satu soalan kat sini, doktor boleh tak doktor terangkan berkaitan dengan bidang-bidang PSM yang kita boleh ambil untuk libatkan dalam industri, sebab sem depan dah PSM, so tak nampak lagi nak ambil apa untuk PSM. Okey. Nanti saya akan share satu video daripada you all punya senior. Okey, kalau you all kenal lah. Okey, Mifzal kenal Mifzal? Kenal Mifzal? Tak. Dia adalah bekas presiden Persatuan Pelajar Mekanikal. Dia ada buat satu video untuk guide you all semua macam mana nak pilih lecturer untuk you all punya PSM. Okay. Saya tengok, wah, jealous juga saya sebab dia letak 7 jam lepas tapi dah ada dekat 200 view. Maksudnya nak baik lah juga kan, dia punya networking. So nanti saya akan share yang itu. Tapi itu ialah pilih lecturer. Okay, dia memang sesuai lah sebab yang bercakap pun you all punya senior sendiri kan. Jadi dia beritahu lah tentang macam mana nak pilih lecturer yang bagus, yang tak bagus, jenis-jenis lecturer yang ada kat sini. So mana satu pilihan you all semua kan. Okay, tapi kalau untuk saya sendiri, saya pun ada juga benda yang saya boleh share. Iaitu kalau cakap pasal apa, macam mana kita nak pilih PSM, bidang-bidang PSM yang kita nak, saya kena cakap macam ni. Bila you nak cari kerja nanti, okay, you pergi interview, semua yang pergi interview tu dah ada qualification yang sama. Contohnya kalau position tu ialah mechanical engineer dalam satu company, dia cakap itu requirement dia ialah 3-pointer. Okay, mesti mechanical engineering graduate. Kan? So, semua yang masuk tu, kalau ada position tu cuma 1 ataupun 2 position kekosongan, yang datang tu mungkin 40 orang, yang datang tu mungkin 60 orang. Mungkin lagi banyak daripada tu. Semua adalah mechanical engineering graduate. Semua adalah 3-pointer yang dipanggil. Okay? So, macam mana you nak jadi the only person ataupun the only 2 person yang dapat kerja tu? Apa advantage you? Siapa boleh fikir? Boleh. Kompetensi. Kompetensi. So kompetensi datang daripada mana? Kompetensi itu datang daripada satu, okay, kalau you memang macam saya cakap tadi, develop career start daripada sekarang kan. So contoh kalau you minat oil and gas sebagai contoh, dalam oil and gas tu ada welding lah, dia ada piping dan sebagainya. Dan dalam universiti ni sebenarnya akan ada from time to time kursus-kursus percuma ataupun bayar dengan kadar yang sangat rendah untuk pelajar-pelajar join. Okay, contohnya macam green card dan sebagainya. Benda-benda macam tu tak semua student ambil, tapi akan ada student yang join. Okay, dan sebenarnya yang join tu ada sijil tu, so itu ialah sijil kompetensi. Okay, welding level 1 ke level 2 ke, piping lah, NDT lah, ataupun at least green card yang you ada. So kalau itu you dah buat masa belajar dan masa interview nanti, daripada 60 orang tu agak berapa orang yang akan ada green card? Agak-agak dalam 60 orang tu agak berapa orang yang ada welding certificate? Sangat minimum. Okay, jadi kalau you adalah orang itu, okay, katalah daripada 60 orang tu ada 5 orang yang dah ada welding certificate, contohnya NDT certificate sebagai contohnya. So automatically you akan jadi favorite candidate untuk dapat. Senang kan? Buat je sekarang. Okay, selain daripada tu, masa saya cakap pasal PSM tadi, okay, ni paling minimum sekali you boleh buat. Okay, paling minimum sekali. Once you dah dapat
apa career yang you minat. Contohnya you minat design. Okay. So PSM you mesti okay, buat project design. Supaya bila nanti interview, dia akan tanya, dan majority dia akan tanya, PSM you buat apa dulu? Project you buat project apa? Sebab apa dia nak tengok sebenarnya you punya minat kat mana. Kalau jawapan dia adalah, okay, apa tu, company tu memang design apa engineer kosong dia, tapi bila dia tanya, you minat apa? You buat PSM buat apa? Oh, saya buat apa tu, agriculture. Nampak tak? Kat situ dia nampak, oh, you punya minat bukannya dalam design, you buat agriculture rupa-rupanya. You punya knowledge, extra knowledge yang you ada adalah agriculture. Okay, tapi kalau dia tanya, you minat apa? Apa you buat PSM apa? Oh, dulu saya memang daripada awal lagi, saya minat design. So, PSM saya pun saya pilih project design. So, project design saya macam ni. Saya buat benda ni daripada mula sampai habis. Saya buat dia punya design. Lepas tu saya buat validation. Saya buat verification. Saya buat simulation. Lepas tu saya compare dengan actual apa semua. Kalau itu awak punya jawapan, okay, so confirm you akan jadi favorite candidate. Faham? Okay, so kalau awak tanya saya, apa bidang-bidang PSM yang ada? Bidang-bidang PSM tu datang daripada kita di mechanical ni, kita ada 150 lebih syarat yang available. Okay, kami ni semua dalam bidang yang macam-macam. Okay, even for myself, saya sendiri, saya ada projek dengan grant yang saya ada. Dengan grant saya ada sport, saya ada medic, saya ada agriculture, saya ada design, saya ada CFD, okay, apa lagi survey. Okay, so semua tu apa yang saya buat, saya memang sengaja buat supaya ada banyak benda yang saya buat walaupun saya tak expert semua, tapi saya tahu semua walaupun saya bukan expertnya, supaya bila ada student datang, dia minat dalam bidang apa pun saya boleh assist. Okay, so itu baru saya, ada ramai lagi lecturer kat sini. Jadi dia bergantung pada you all punya minat sebenarnya. Kalau tanya bidang, akan ada lecturer yang boleh cover. Okay, akan ada lecturer yang boleh cover. Okay, satu caranya adalah you boleh pergi kat community, community.uthm.edu.my. Okay, kat situ you boleh pilih, okay, boleh cari lecturer yang ada di UTHM ni, tengok dia punya CV sekali dan tengok apa research yang dia buat. Okay, so you boleh tengok dia ikut jabatan dulu. Okay, contohnya macam kalau design, you pergilah jabatan design. Okay, so daripada jabatan design tu nanti you tengok lecturer tu semua, apa dia punya paper-paper yang dia nak keluarkan, research yang dia pernah dibuat, so baru you akan pilih dia sebagai you punya SV. Okay, so kalau tadi saya punya student tu, dia share macam mana nak pilih lecturer, termasuk dengan inilah, apa tu maksudnya, tengok dia punya profile dan sebagainya ni. Kalau saya pula, saya akan tambah sikit, pilih PSM bukan ikut lecturer, tapi pilih PSM ikut career yang you nak. Sekarang ni, saya expect minggu ni, saya dah bagi assignment ni. Okay, saya dah bagi assignment, jadi buat, explore apa sebenarnya yang you minat. Okay, so 3 benda. Satu, explore apa je, career under mechanical. Kedua, profile diri sendiri, tengok apa kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, decide. Field mana yang awak nak. Awak nak decide, nak masuk dalam design engineering ke, production engineering ke, construction ke, M&E ke, R&D ke, development ke, kan, quality ke, oil and gas ke, apa lagi, product development ke, apa sahaja, you decide yang nombor 3, field mana yang you nak. Okay, so daripada situ pergi kepada soalan daripada Khairul Ikhwan tadi tu, macam mana nak cari bidang PSM. Okay, so cari
bidang PSM ikut kecenderungan you all nak cari kerja apa, supaya dia akan membantu you punya career nanti masa interview dan sebagainya. Okey. Satu lagi. Okey, satu tadi macam yang Taufik cakap ialah kompetensi, CJ kompetensi. Okey, apa-apa peluang yang ada, ambil. Yang kedua, macam saya cakap tadi tu, PSM mesti relate dengan apa yang you nak jadi bila habis belajar nanti. Okey, kalau you minat design, buat PSM design. Kalau you nak kerja dalam oil and gas, cari projek yang melibatkan oil and gas. Okey, piping ke, apa tu, energy ke, logi ke, macam tu. Okey. Lepas tu, yang ketiga adalah you all punya latihan industri. Industrial training. So, itu pun satu advantage yang you kena gunakan sepenuhnya. Okey. So, kalau tadi kompetensi punya sijil tu mungkin berbayar jadi you tak mampu nak buat. Okey. PSM mungkin bila you pilih-pilih tak dapat lecturer yang you nak sebab berebut. Okey, satu lagi yang you boleh decide sendiri adalah industrial training location. Bukan location lah, company yang you pilih. Okey, so itu pun bergantung kepada you punya career yang you nak. Kalau you memang gila-gila nak oil and gas punya company, okey, you nanti nak kerja dengan oil and gas punya company, so latihan industri, industrial training mesti pergi kepada oil and gas company. So nanti you akan develop you all punya networking masa tahun akhir tu. Okay, you maybe kerja dalam satu company, tapi nanti company tu sendiri akan deal dengan banyak subcon, akan dengan vendor, dengan supplier, dengan customer, kan? So kerja dalam satu company tapi deal dengan ada banyak company lain. So networking tu nanti akan bantu you all punya job selection. Okay. Kalau contohnya you memang minat dalam R&D, product development contohnya. Okay, so you masa latihan industri jangan pergi ke oil and gas. Jangan pergi ke agriculture. Pergi kepada product based company. Okay. Supaya bila you masuk tu sama juga macam tadi, dia akan pergi kepada you punya pergi kepada you punya vendor, you punya supplier, you punya customer, you punya company subcon. So semua tu akan jadi punya link dan nanti akan bantu untuk you punya kerja. Okay, nasihat ni sangat berkesan sebab ramai saya punya student-student PSM sebelum ni yang itu juga saya cakap, okay, sebenarnya you nak kerja apa? Okay. So, apa lagi? Soft skill kita, itulah tadi yang kita cakap tu lah. Soft skill tu, seorang sayang juga. Okay, dalam masa 4 tahun ni, apa yang you kena buat adalah improve your soft skill. Your English, your speech, communication skill, leadership. Okay, semacam Taufik tu macam-macam benda dia buat. Dia buat design dulu, pergi kat overseas semua, wakil Malaysia lagi kan. Kan Taufik kan? Saya janji nak belanja, tak boleh belanja lagi. Tengok nanti macam mana. Janganlah doktor. So idola ni tau. So bayangkan kalau Taufik masa nak kerja nanti, dalam dia punya CV memang ada kat situ dia wakil Malaysia untuk design competition. Dan dia pergi kat company yang buat design. Senang tak dia dapat? Memang senang-senang dia dapat. So dia boleh pilih mana-mana company pun dia nak. Okay, so benda macam ni yang saya cakap extra added value yang you kena ada untuk beat kandidat-kandidat lain dalam you all punya interview. Okay, right. So 1 jam saya bercakap tentang career. So cakap pun dah penat dah.